Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung ke surat apa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita salat 5 waktunya, puasa bulan Ramadannya, ia memeliharakan kemaluannya dan ia mentaati suaminya, maka ia akan masuk ke syurga Tuhannya. Hadis riwayat Ibn Hibban daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita sambung lagi hak-hak suami atas isteri. Maksud hak suami atas isteri ini iaitu kewajipan-kewajipan yang terkena ke atas isteri. Kalau hak isteri atas suami, maknanya kewajipan yang mesti ditunaikan oleh suami. Ni hak isteri, hak suami atas isteri. Maknanya kewajipan tu hak suami yang wajib ditunaikan oleh isteri. Jadi hadis yang pertama minggu lepas, mana-mana isteri yang mati dalam keadaan suami dia redha kepada dia, dia masuk syurga. Kata ulama-ulama, maksudnya syaratkan dia ni orang beriman dan menunaikan sembahyang. Kemudian dijelaskan pula dalam hadis yang kita dengar tadi, seorang perempuan solat 5 waktu, puasa Ramadan, memelihara kemaluan, maknanya tidak berzina dan taat suami, dia akan masuk syurga. Terjadi kemuskilan di sisi ulama, benda maknanya masuk syurga. Masuk syurga terus Allah ampunkan dosa yang lain, atau ada cang masuk syurga? Pendapat yang paling ramai ialah diampunkan dosa-dosa yang lain dan tidak dimasukkan neraka walaupun ada banyak dosa yang lain, dengan sebab besarnya apa yang telah dia buat, iaitu semayang 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami. Dan tu dosa-dosa banyak ni, dosa mulut, dosa mata, dosa tangan itu gini, Allah ampun berkat semayang, puasa dan taat suami. Sebagaimana Allah ampunkan orang-orang yang berbuat dosa dengan suatu amalan tertentu, ada kalanya Allah ampunkan habis dosa orang tu, banyaknya dosa, tapi dengan sebab dia suka bersedekah, Allah ampunkan dosa orang lain. Mudah bagi Allah Ta'ala. Ada kalanya dengan sebab dia suka membaca Quran, dosa banyak, tapi suka membaca Quran. Tapi janganlah apa kita buat dosa banyak malah baca Quran, bukan gitu. Yang perempuan-perempuan ni masuk neraka, maka jawab Nabi kata, kaifa zalik, kenapa terjadi demikian? Maknanya kenapa umatku perempuan ramai masuk neraka? Jawab Jibril alaihi salam, zalika likillati ta'atihinna lillah wa rasulih. Ramainya masuk neraka perempuan kerana mereka tak ramai yang taat pada Allah dan Rasul. Taat Allah dan Rasul tu kebanyakan hadisnya terang, semayang, puasa Ramadan. Nampak? Jadi 5, 6, 8 hadis daripada perawi yang berlainan, Nabi sebut siapa hak semayang, perempuan semayang dan mengerjakan puasa Ramadan. Ni tambahan, tidak berzina. Dan yang keduanya, wakillati ta'atihinna li azwajihinna, dan tak ramai daripada mereka itu yang taat ke suami. Jadi ulama pun himpun, kalau dia puasa semayang 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami, dakhalatil jannah, dia akan masuk syurga. Orang tanya ulama, ada dosa dia lain, dosa duk balah dengan tu, balah dengan ni, Allah ampunkan. Dah molek perangan? Dah molek, tapi Allah ampunkan.
Sebab tu Allah ni Ghafur. Nah, innallaha ghafurur rahim. Ghafur bukan ghafir. Ghafir yang mengampun. Ghafur maknanya sangat-sangat suka beri ampun. Sangat-sangat banyak beri keampunan. Nah, baca ghafur. Fa'ulun bukan fa'ilun. Nah, rahim lagi kasih sayang. Baik. Jadi dengarlah kau puan. Nah, semayang dah. Puasa dah. Nah, tapi tak taat ke suami. Ini masalah. Syarat tak cukup. Nah, puan memang kuat semayang dengan otak lelaki, kuat puan majoriti. Nah, kita tanya ramailah suami-suami. Kalau bangun subuh siapa dulu? Puan dulu. Kebanyakan 90% jawab puan dulu. Tu digeraklah kita. Nah, bagus je. Bagian semayang bagus. Nah, majoriti puan pak semayang bagus. Tok lelaki keluk-kelek. Nah, bangun subuh dia dulu. Mana Tok Imam? Tu tak? Kenyataan tu. Tu tak? Tak usah jaga sahang lah. Tok Imam mungkin Tok Imam seorang je. Hak orang puan dia bangun dulu. Nah. Kebanyakan lah, tak mestilah kebanyakan dia bagus dia. Puasa bagus dia puasa. Nak puasa. Dalilnya orang tanya, dah suami puasa kau? Suami puasa kau? Tak betul tu. Betul suami puasa juga Ramadan, mesti puasa juga, tapi siapa yang mudah qada? Puan kan dia ada qada. Nak mudah puan qada. Tok lelaki sepu baru nak qada. Tunggu sepu baru nak qada. Kalau ada hutang. Lebih dia. Bangun awal bagus puan. Cuma hak tak bagus di bangun awal tu kadang-kadang ngetek. Kita bangun pagi ada 60. Jadi taat ke suami. Taat tu maknanya taat bahasa Arab Melayu ikut perintah. Ikut perintah. Nah, saya kata benda dia sagi nak pergi rumah kakak je ni anak dia tu buat birthday ni. Tu lelaki kata dah sagi ada kerja nak kita ke lain. Berong halu lebah madu. Tu kau puang. Ikutlah lah khabar lah kan. Kalau tu lelaki gerak tengah malam pukul 4 pagi suruh bangun buat nasi goreng, kena bangun. Tak dia kata apa. Tapi tak ada orang gerak pukul 4 pagi. Ni kau suruh buat air mak. Tak dia air dah, air pulak. Jangan kata taatnya. Tengah hujan lebat tu suruh pergi buka pintu pagar. Telefon buka. Saya kata apa? Nak siapa ada rumah tu lelaki tak bawa kunci buka pintu pagar Tengok hujan lebat. Kena buka. Isteri kan. Dah benda balasannya mu kapan tak ayah cari makan duduk rumah goyang kaki. Tok lelaki kena cari pitih pagi, petang, siang, malam we makan. Tu timbal balas dia. Dan security guard dia yang jaga keselamatanmu. Tu adil ya. Seorang pemudi datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya, wahai Nabi Allah, sungguhnya saya seorang pemudi, saya dilamar seorang, padahal saya tidak senang kahwin. Apakah hak suami atas isteri? Seorang anak dara mari jumpa Rasulullah. Dia ni tak berapa minat nak nikah. Tapi dah orang mari minta. Orang mari minta dia. Dia pun kalau maknanya berasa boleh tunai nak nikah. Dah orang mari minta tak sedap juga. Dah roi korang. Dia pun tanya Nabi, pendekah tugas-tugas kewajipan atas seorang isteri kalau saya jadi isteri kat gini? Ringan ke berat? Nabi jawab, seandainya dari ubun-ubun kepala lelaki yang suami sampai telapak kakinya terdapat nanah, lalu ia menjilatnya, maka ia belum menunaikan syukurnya. Pemudi itu berkata, apakah saya tidak menikah? Nabi menjawab, menikahlah kerana menikah itu baik. Hadis riwayat Al-Hakim dan ia mensahihkan sanadnya daripada Abi Hurairah.
Yang pertama, terjawabnya bahawasanya hadis ini memang hadis sahih menurut Imam Al-Hakim, walaupun beberapa orang ulama hadis mengkategorikan sebagai dhaif. Tapi memada kalau seorang ulama hadis mengatakan sahih, maka boleh kita taklid pada pendapat dia. Di dalam bab hadis ni kita bertaklid sebenarnya. Ada hadis yang imam ni kata dhaif dan imam ni kata sahih. Kita bertaklid. Sebab tu kita orang kata bab pergi ikut ulama, kena ikut Nabi. Ni pandangan-pandangan yang boleh merosakkan agama Islam. Nak tolak mazhab. Ikut Nabi apa ikut mazhab. Kita pun ya tak ya cukup apa ikut mazhab. Mazhab ni siapa? Imam-imam lah, ulama-ulama besar, pandangan-pandangan mereka. Bukan kontraktor mazhab ni. Faham tak? Kontraktor lain ya. Menteri ke kita nak tolak? Tak, kita nak ikut boleh ya. Dia orang yang reti. Jadi orang dia ingat ke dalam bab fiqh saja kita ikut mazhab. Ni dalam bab hadis kita ikut mazhab kau. Yang kata hadis tu sahih Imam Bukhari, dia yang buat kajian. Faham? Kita pergi kata sahih, kita kata sahih tu kita kaji ke Imam Bukhari kaji? Saya jawab. Bila kita kata Imam Bukhari yang kaji sahih, kita pergi ikut kata sahih, kita dah ikut ulama itu. Ikut ulama tak? Ke ada tak Nabi kata hadis aku cakap tadi sahih? Nabi tak kata. Ulama yang buat kajian. Hasil kajian itu kita ikut kerana mereka ini banyak ilmu dan dipercayai. Ni ikut ulama bukan bab fiqh ya. Bab hadis ikut kau. Kalau tak ambil ikut ulama, nak ikut Nabi, mu kena kaji sendiri ya, hadis ni sahih ke tak? Dia tu sahih, tu sahih Muslim. Daci, Muslim ulama. Nak sahih mu. Orang awam ni salah faham. Jadi Nabi kata gini, kalau nak kira tanggungjawab lah, nanah tu neleh daripada kepala suami sampai keting. Isteri tu jilat dengan lidah, bukan lak dengan tisu. Faham? Jilat dengan lidah, andainya belum lagi tunai tanggungjawab. Mana besarnya, beratnya. Ada pula hak bodoh, dia kata kotor. Ada pula Islam suruh jilat dengan lidah. Orang kata andainya. Lepas tu kalau bodoh duduk diam. Andainya aku pergi dulu. Andai tak pergi lagi. Sakit sungguh pokok ni. Suruh ngaji tak mau kira nak komplain tak mau je. Andai buat andaian.